Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk pengenalan mat dan pembahagiannya. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Nur Solehah, Nurul Husna, Muhammad Zarif, Nur Zahirah, Nur Syahirah Hana dan saya, Nur Syuhada Aina. Baiklah, mari kita pergi kepada slide yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang pengenalan mat. Apa itu mat? Maksud mat menurut bahasa ialah lebih atau tambahan. Menurut istilah ilmu tajwid, ia bermaksud memanjangkan sebutan suara lebih dari 2 harakat dengan huruf mat pemanjang pada ketika pertemuannya dengan huruf hamzah atau tanda sukun. Okey, kuasa menurut bahasa ialah tahanan atau tetapan. Menurut istilah ilmu tajwid pula, menetap sebutan suara di atas huruf mat tanpa tambahan atau memanjangkan sebutan suara tidak lebih daripada 2 harakat. Okey, mat terbahagi kepada 2 pembahagian besar, iaitu mat asli dan juga mat far'i. Okey, mat asli bermaksud asal, ia merujuk kepada bacaan panjang yang tetap dengan kadar 2 harakat sahaja. Mat far'i pula bermaksud cabang. Ia merujuk kepada bacaan panjang yang pelbagai atau melebihi 2 harakat. Okey, seperti yang kita boleh lihat dalam slide ada jadual. Huruf-huruf mat terdiri dari 3, iaitu alif, waw dan ya. Okey, sebagai contohnya, untuk alif, qala berbaris atas, yaqulu berbaris hadapan, qila berbaris bawah. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini, semua ayat ni dibaca dengan kadar bacaan 2 harakat. Okey, mari kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu mat far'i. Okey, mat far'i adalah cabang daripada mat asli dan kadar bacaannya adalah lebih panjang dari mat asli disebabkan adanya huruf hamzah atau sukun tanda mati selepas huruf mat. Ia adalah hukum bacaan dari semua mat selain mat tabi'i. Okey, kadar bacaan mat far'i bermula dari 2 hingga 6 harakat. Mat far'i terbahagi kepada 6, iaitu mat munfasil, mat mutasil, mat lazim, mat badal, mat lid dan mat arid disukun. Okey, baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk membentangkan cabang-cabang mat far'i. Seterusnya adalah hukum mat wajib mutasil. Hukum mat wajib mutasil merupakan salah satu hukum tajwid dalam pembacaan Al-Quran Al-Karim. Mat wajib mutasil termasuk dalam kategori hukum bacaan mat far'i kerana dalam hukum mat ini mempunyai tanda hamzah. Maksud mat di sini bacaan yang perlu dibaca panjang apabila bertemu dengan mat asli, iaitu alif, waw dan ya. Seterusnya maksud mutasil pula adalah bersambung atau wasal. Tambahan itu dinamakan mat wajib kerana bacaannya lebih daripada kadar bacaan mat asli. Hukum ini terjadi apabila mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah dan di atasnya mempunyai tanda panjang. Seterusnya berkaitan kadar bacaan mat wajib mutasil ini. Bacaannya wajib dibaca 4 atau 5 harakat ketika ia berada di tengah kalimah dan ia dibaca wasal atau bersambung, dan harus dibaca 6 harakat apabila ia berada di hujung kalimah. Selanjutnya, bagi ciri-ciri yang ada dalam hukum tajwid mat wajib mutasil ini adalah mempunyai huruf mat asli, yang kedua mempunyai hamzah, dan yang ketiga adalah mempunyai tanda panjang. Dan seterusnya berlaku dalam satu kalimah sama ada ia berada di tengah atau di hujung kalimah.
Seterusnya contoh-contoh bagi mad wajib mutasil. Yang pertama, sawaun, iza jaa, yasha'un, as-sama'i. Contoh-contoh tersebut mempunyai mad asli seperti alif, dan di atas mad asli tersebut mempunyai tanda panjang, dan seterusnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Seterusnya, saya Nur Syairah Hainah binti Mat Nasir, nombor matrik D2011124646, akan meneruskan dengan mad jaiz munfasil. Dari segi bahasa, mad jaiz munfasil ialah mad yang tercerai atau terpisah, iaitu tercerai dalam dua kalimah. Manakala dari segi istilah pula ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Selain itu, huruf ya dan ha yang terdapat dalam perkataan-perkataan seperti ya ayyuha, ha antum juga adalah mad jaiz mufassil. Mad jaiz mufassil juga dapat dikenali dengan tanda panjang di atas. Tambahan lagi ialah berkaitan hukum bacaan mad jaiz mufassil. Menurut Imam Asim daripada Imam Al-Syatibi, hukum bacaannya ialah dibaca dengan 4 harakat atau 5 harakat. Manakala menurut Imam Al-Jazari terdapat 2 jenis hukum bacaan, iaitu yang pertama ialah ketika bacaan sambung, iaitu wasil, harus dibaca dengan 2, 4 atau 5 harakat, dan yang kedua ialah ketika memberhentikan bacaan, iaitu waqaf, wajib dibaca 2 harakat sahaja. Sebagai contoh, mad jaiz mufassil ialah yang pertama apabila alif bertemu hamzah, la innahum dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Contoh yang kedua ialah apabila waw bertemu dengan hamzah, qalu inna ma'akum dalam surah Al-Baqarah ayat ke-15. Dan yang terakhir ialah apabila huruf ya bertemu dengan huruf hamzah, ini fi anfusikum dalam surah Al-Baqarah ayat ke-235. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Husna binti Mat Syauqi, nombor matrik D20112633. Mad badal pada segi bahasa bermaksud ganti, yakni menggantikan huruf hamzah kepada huruf mad. Daripada segi istilah pula, asalnya terhimpun 2 huruf hamzah dalam satu kalimah, kemudian ditukarkan hamzah kepada huruf mad. Hukum bacaan mad badal ialah wajib dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Contoh huruf mad badal daripada baris fathah iaitu amanahum menjadi ditukarkan kepada mad badal iaitu amanahum. Kemudian baris kasrah imanahum ditukarkan kepada mad badal iaitu imanahum. Kemudian baris dhammah, huruf asalnya ialah uti, kemudian ditukarkan menjadi utia. Okey, seterusnya kita pergi kepada mad lazim. Mad lazim terbahagi kepada 2, iaitu mad lazim harfi dan juga mad lazim kalimi. Mad lazim harfi terbahagi juga kepada 2, iaitu mad lazim harfi musaqqal dan juga mad lazim harfi muqaffaf. Okey, saya akan terangkan tentang mad lazim harfi musaqqal. Daripada segi bahasa, perkataan harfi bermaksud satu huruf, manakala daripada segi istilah, mad lazim harfi musaqqal ialah huruf di awal surah bila dieja di tengahnya huruf mad dan selepasnya huruf mad dan selepasnya huruf sakinah yang diidghamkan. Hukum bacaan mad lazim harfi musaqqal ialah wajib membaca dengan kadar panjang 6 harakat. Okey, antara contoh-contoh ayat mad lazim harfi musaqqal ialah alif lam mim. Okey, dekat sini kita idghamkan huruf lam dan juga mim. Kemudian contoh kedua ialah ta sin mim. Di sini kita idghamkan huruf sin dan mim.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang mad lazim harfi muqaffaf. Daripada segi bahasa, perkataan muqaffaf bermaksud ringan. Daripada segi istilah pula, mad lazim harfi muqaffaf ialah huruf di awal surah yang dieja di tengahnya huruf mad dan selepasnya huruf sakinah yang tidak diidghamkan. Hukum bacaan mad lazim harfi muqaffaf ialah wajib membaca dengan kadar panjang 6 harakat. Okey, baiklah, di antara contoh ayat mad lazim harfi muqaffaf ialah Yasin. Di sini huruf sin tidak diidghamkan, dan contoh yang kedua ialah Hamim. Huruf mim juga tidak diidghamkan. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Zahira Fada binti Faisal, nombor matrik D20112666. Okay, saya akan teruskan dengan mad lazim yang seterusnya, iaitu mad lazim kalimi yang juga terbahagi kepada dua, iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi musaqqal dari segi bahasa bermaksud sesuatu kalimah yang berat kerana adanya idgham. Dari segi istilah pula, mad lazim kalimi musaqqal adalah apabila mad asli berharakat bertemu dengan huruf bertasydid di dalam satu kalimah. Mad lazim kalimi musaqqal ni dapat dikenali dengan adanya tanda panjang di atas huruf mad diikuti dengan huruf bertasydid di atas huruf berikutnya dengan kadar bacaan adalah 6 harakat. Okey, contohnya kita boleh tengok kat sini adalah Al-Haqqah. Okey, adanya tanda panjang di atas huruf mad iaitu huruf alif, dan seterusnya diikuti dengan huruf qaf, adanya tanda tasydid di atas huruf dia. Jadi cara bacaannya adalah dengan memasukkan kerana adanya idgham, iaitu Al-Haqqah ataupun Dabbah. Okey, seterusnya mad lazim kalimi mukhaffaf dari segi bahasa sesuatu kalimah yang ringan iaitu tanpa adanya idgham. Istilah pula, mad lazim kalimi mukhaffaf adalah apabila huruf mad bertemu dengan huruf berharakat sukun dalam satu kalimah. Cara nak kenalnya adalah dengan adanya tanda panjang di atas huruf mad diikuti dengan tanda sukun di atas huruf berikutnya. Okey, dua-dua mad lazim kalimi dua-dua ada tanda panjang. Mad lazim kalimi musaqqal tanda panjang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Mad lazim kalimi mukhaffaf tanda panjang bertemu dengan huruf sukun di atas huruf berikutnya. Mad lazim kalimi mukhaffaf ni ada satu perkataan je dalam Al-Quran, dan dia terdapat pada dua ayat, iaitu ayat 51 dan ayat 91 dalam surah Yunus. Dengan kadar bacaannya adalah wajib 6 harakat, iaitu ayat lazim kalimi mukhaffaf ni al-ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salihah binti Adnan dan ID matrik saya D193117161. Saya akan membentangkan bahagian mad arid disukun. Okey, perkataan arid dari segi bahasa bermaksud yang mendatang. Disukun pula bermaksud kerana sukun. Okey, ini kerana mad ni terjadi disebabkan adanya sukun yang didatangkan. Kalau dari segi istilah, mad arid disukun ialah mad berlakunya disebabkan pertemuan huruf mad dengan sukun yang terhasil akibat wakaf. Kita tengok contoh ni. Dan contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, Malikin Nas, Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, perkataan Ar-Rahim pada Ar-Rahmanir-Rahim pada asalnya dipanjangkan secara mad asli dengan 2 harakat kalau disambungkan bacaan dengan ayat selepas ni. Tetapi jika seseorang itu memilih untuk memberhentikan bacaan wakaf pada perkataan Ar-Rahim, maka huruf min yang pada asalnya kasrah akan disukunkan. Sebab kenapa? Keadaan yang macam dimasukkan sebagai huruf mad bertemu dengan sukun yang didatangkan dengan alif kerana wakaf. Okey, begitu juga dengan contoh yang lain macam An-Nas dengan Al-Kafirun.
Okey, kadar harakat mat ni adalah 2 ataupun 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, kadar 2 harakat ni disesuaikan untuk mereka yang baca Al-Quran secara takdir. Takdir tu maksudnya bersederhana. Kalau kadar 6 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tartil, perlahan dan tahqiq. Okey, hukum mat arid adalah mat jaiz ataupun huruf tentang hukum pemanjangannya, kerana mat ni perlu dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Sebab apa dinamakan mat ni sebagai mat arid disukun? Disebabkan sukun pada hurufnya diwakafkan selepas huruf mat. Macam tadi saya sebut tu kan. So jelasnya sukun ni bertujuan untuk memberhentikan bacaan. Okey. Huruf-huruf yang diwakafkan tu pula ada pada asalnya berbaris fathah, kasrah dengan dhammah, iaitu baris atas, bawah dengan hadapan. Mat yang datang sebelum huruf yang diwakafkan tu pula mempunyai jenis huruf yang asal. Okey, saya harap anda faham. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya mat tamkin dari segi bahasa adalah menetapkan ataupun menguatkan. Dari segi istilah pula, mat tamkin ni adalah apabila ya kasrah yang bersabdu bertemu dengan ya saktah dalam satu kalimah, dibaca dengan panjang 2 harakat. Ya kasrah yang bersabdu bertemu dengan huruf ya saktah dalam satu kalimah. Contohnya, huyitum, ummiyina. Ya bersabdu, ya kasrah yang bersabdu bertemu dengan ya saktah dalam satu kalimah. Itu adalah mat tamkin. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.